Tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03 8926 3434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, pagi kepada semua. Salam Sayyidul Ayyam. Hari ini hari Jumaat dan ini merupakan Jumaat pertama untuk Februari 2021. Apa khabar anda pada pagi ini? ha? Mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan seperti InsyaAllah, biasa amin. hari Jumaat kita ada topik Jumaat. Dan tajuk kita hari ni nak ajak kita muhasabah sepanjang kita apa dapat kerja, Mm-mm. dapat gaji dan berapa lama kita bertugas dan sebagainya. Ya, Berkatkah rezeki kita? ya. Itu tajuk untuk topik Jumaat kita hari ini. Dan kita akan bersama dengan penyumbang ataupun tetamu kita untuk rancangan ini menerusi Mm. sidang video iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Ya, Mansur. Assalamualaikum ya Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ya. Sufian dan Hazwan di studio? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, dengar suara kita clear Ustaz? Dengar sangat ceria. Amboi, amboi. Alhamdulillah. Oh, okey. Walaupun jauh di mata, tetap dekat di konti. Baik, Ustaz. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hafiz yang bersama kita pagi ini dan juga sahabat-sahabat kita yang mendengar di radio maupun juga yang menonton di Facebook dan juga di YouTube kita. Tajuk kita menarik hari ini, Ustaz. Terima kasihlah. Tajuk ni kita bawakan supaya kita semua dapat lihat balik bagaimana rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita ni. Berkatkah ia adanya? Jadi mungkin kita nak cerita mukadimah kita pagi ni Ustaz. Untuk topik kita hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada sahabat-sahabat DJ Pian dan Hazwan. Moga-moga dalam kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendapatkan keberkatan dan juga lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sedang pendengar Radio Aikim yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu pada pagi Jumaat ini, pagi yang disebut barakah juga. Kita sebut Amin. Bukan sekadar rezeki yang barakah, tapi pagi ini juga pagi yang barakah, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, yang mana kita dianjurkan untuk memperbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Ini juga antara nasihat guru-guru para alim ulama kita agar kita memperuntukkan sekurang-kurang 1000 kali pada hari Jumaat untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan dikhabarkan berita gembira tentang syurga buat dirinya sebelum dia meninggal dunia nanti. Jadi kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran hari Jumaat ini, dan difahamkan kalau sahabat-sahabat kita yang berada di wilayah persekutuan mungkin sebelum ini nanti untuk solat Jumaat diumumkan bahawa kapasiti ataupun lebih ramai lagi yang dapat solat Jumaat pada hari ini, dan moga-moga itu juga merupakan satu rahmah dan keberkatan yang Allah berikan kepada kita insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang keberkatan, berkat, selalu orang sebut tentang berkat. Kalau orang Jawa tu, kalau dia pergi kenduri, maka dia bawa balik bontrot. Pian dia bawa balik bontrot. Berkat lah tu kan. Nak ambil berkat, dia makan sikit, tapi lepas tu yang baki tu dia kumpul, dia bungkus, dia bawa balik ambil barakah. Jadi berkat ni apa? Berkat ini iaitu satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, satu pertambahan yang kadang-kadang pertambahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini benda yang kita tak nampak tetapi daripada kebaikan-kebaikan yang kita buat. Maka itu juga yang dinamakan sebagai al-barakah dan disebut oleh para ulama dalam pelbagai pentafsiran, antaranya kasratu min kulli dhi khairin. Maksudnya kita lihat benda itu banyak daripada kebaikan yang kita lakukan itu, maka benda itu akan bertambah, kecukupan itu. Nak ceritanya tentang keberkatan ini dalam rezeki. Rezeki ini bukan sekadar apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tetapi kita boleh katakan seluruh daripada bahagian kehidupan kita itu adalah rezeki kita. Kita sihat, rezeki. Kita boleh makan tu rezeki. Ada orang dia tak boleh makan. Nak makan kena tawar-tawar, nak makan tak boleh manis, nak makan tak boleh ada garam, nak makan tak boleh yang ada pedas, nak makan tak boleh yang sedap-sedap, semuanya tawar je. Jadi bila Allah berikan kita nikmat makan, dalam makan itu ada rasa, dalam nikmat makan itu ada kesedapan, dalam makan itu ada kenikmatan itu juga satu barakah daripada Allah SWT kepada rezeki kita. Tetapi bukan makanan sahaja rezeki kita, tetapi kesihatan itu rezeki, anak itu rezeki, isteri yang solehah itu rezeki, pekerjaan yang kita ada itu juga rezeki, ketenangan hati itu rezeki, kelapangan waktu itu juga rezeki, dan macam-macam lagi bila kita sebut tentang soal rezeki. Dan bila kita sebut tentang rezeki yang berkat ini, Fian dan Hazwan serta pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bawa satu kisah di awal mukadimah ini, nak cerita tentang berkatnya rezeki kehidupan kita ini. Satu hari datang seorang pemuda kepada Sayyidina Imam Asy-Syafi'i. Datang kepada Imam Syafi'i. Dia mengadu kepada Imam Syafi'i. Dia kata, wahai Tuan Imam, kan aku ini sentiasa rasa kesempitan dalam kehidupan. Aku rasa susah, aku rasa keluh kesah. Walaupun kadang-kadang duit gaji, rezeki itu ada. Tetapi kehidupannya tak tenang. Kehidupannya kucak-kacir. Kehidupannya tunggang langgang. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia kata, kau pergilah kepada majikan engkau dan bagi tahu dengan majikan engkau agar kurangkan gaji engkau. Imam Syafi'i tanya kepada dia, berapa gaji engkau? Dia kata 5 dirham. Maka beritahu kepada majikan, kurangkan gaji kepada 4 dirham. Aduh, nak kurang-kurangkan ni susah ni. Kalau kita nak lebih, nak kurang ni yang payah. Diskaun. Jadi dia pun pergi jumpa majikan dia. Maka dia kata dengan majikan dia, kurangkan gaji aku kepada 4 dirham. Dalam keadaan 4 dirham ini pun, dia masih lagi tak dapat apa yang diberitahu oleh Imam Syafi'i tadi. Maka dia pergi kepada Imam Syafi'i lagi sekali. Dia kata, wahai Imam, majikan aku dah kurangkan, tapi masih lagi dalam keadaan keluh kesah, gundah gulana, tonggang langgang hidupnya dan sebagainya. Imam Syafi'i kata apa? Kamu pergi balik kepada majikan kamu dan minta kurang lagi. Daripada 4 dirham jadikan 3 dirham. Bila dekat separuh dah ni Pian. Dah kat separuh dah ni. Dah tinggal 3 dirham. Kemudian daripada 4 kepada 3, lepas dia dapat 3 dirham ini, barulah dia mendapat satu, orang kata, petanda yang baik. Seperti mana apa yang Imam Syafi'i sebut tadi, iaitu kelapangan, ketenangan, kesejahteraan, kenyamanan dalam hidup dia, rezeki dia, hidup dia berkeluarga dan sebagainya tenang sahaja. Maka dia pergi balik kepada Imam Syafi'i. Dia kata, wahai Tuan Imam, sekarang ini dengan 3 dirham ini aku telah rasa satu kenikmatan, aku telah rasa ketenangan, aku telah rasa kenyamanan dalam hidup ini, rasa selesa je. Kan? Kenapa? Baru dia tanya, kenapa kau suruh kurang? Maka kata Imam Asy-Syafi'i, kan, apa maksud 2 dirham yang sebelum ini engkau terima? Maksudnya, dia kata 2 dirham yang engkau terima sebelum ini, iaitu yang telah engkau kumpulkan daripada yang haram dengan yang halal supaya jadi banyak. Maka yang haram telah masuk ke dalam yang halal, lalu ia telah merosakkan
yang halal tadi menyebabkan hidup kamu porak-poranda, menyebabkan hidup kamu keluh kesah, menyebabkan hidup kamu tunggang langgam, maka 3 dirham itulah sebenarnya keberkatan yang Allah berikan kepada kamu dengan sebab yang halal tidak lagi bercampur dengan yang haram, maka engkau telah dapatkan ketenangan. Itu yang disebut tadi tentang barakah. Barakah itu kita kata apa tadi? Min kulli dhi khairin. Kebaikan yang kita banyak tadi, tetapi bukan secara fizikal ni. Bukan dengan 5, bukan dengan 4, bukan dengan 3 dirham tadi. Tetapi keberkatan itu di sebalik 3 dirham tadi, yang dia tolak 2 dirham tadi. Imam Syafi'i kata apa? Dia telah buang yang haram, tak bercampur dengan yang halal. Maka datangnya ketenangan, datangnya kenikmatan, datangnya orang kata kekhusyukan ketika mana dia nak beribadat dalam rumah tangga, dalam kehidupan dia. Kerana dia telah buang perkara-perkara yang haram. Begitu juga kalau kita lihat bila kita sebut tentang keberkatan ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul A'raf ayat 96. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Allah kata apa? Sekiranya penduduk suatu kampung itu, mereka ini beriman, mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna alaihim barakat, maka kami akan bukakan kepada mereka ini barakat, banyak keberkatan. Satu barakahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah berikan kepada kita terlalu besar. Tapi disebut alaihim barakat. Allah berikan macam-macam keberkatan. Minas sama'i wal ard. Daripada langit dan daripada bumi. Sekiranya apa? Allah beri syarat. Orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila orang itu beriman, orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak membuat perkara yang haram dalam mencari rezeki dalam kehidupan mereka, seperti mana kisah Imam Syafi'i tadi dengan pemuda tadi. Maka untuk kita mendapatkan barakah daripada langit, daripada bumi, kita nak Allah lapangkan kehidupan kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketenangan dalam kita berkeluarga, anak-anak sentiasa sihat, isteri yang solehah, suami yang baik, ketenangan jiwa, kan urusan rumah tangga, urusan kehidupan itu lancar, maka Allah suruh kita apa? Amanu wattaqau, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat itu, kan, tetapi kebanyakan mereka ni asabnahum bidzunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Tetapi di kalangan mereka ini Allah sempitkan kerana apa? Sebab dosa-dosa mereka. Jadi keberkatan ini dalam kehidupan kita Allah tarik. Kerana apa? Kerana dosa-dosa kita. Allah tarik kerana kemaksiatan yang kita lakukan. Allah tarik kerana tipu daya. Tipu daya dalam kehidupan kita, mencari harta benda, mencari nafkah, penuh dengan tipu daya. Maka keberkatan itu Allah tarik. Saya nak kongsikan juga lagi satu cerita, tuan-tuan yang dirahmati, sedang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Pada satu ketika Nabi SAW jalan di pasar. Bila Nabi berjalan di pasar, Nabi tengok ada penjual. Kan macam pelik apa yang dia jual tadi. Lalu Nabi SAW masukkan tangannya ke dalam satu tempat yang mungkin kacang ke apa ke, Nabi masuk. Bila Nabi keluarkan balik, Nabi tengok basah. Basah, benda tu basah. Makanan itu basah. Nabi tanya dengan penjual tadi, apa ni? Apa ni? Maka kata penjual tadi, ya Rasulullah, mungkin malam tadi ke pagi tadi hujan. Jadi tertimpa dekat makanan dia tadi. Jadi dia nak nampak makanan dia elok tadi, yang basah tu dia letak kat bawah, yang elok tu dia letak kat atas. Tapi nanti bila dia cedok, daripada bawah sampai ke atas. Kan? Maka Nabi kata, kan, ini merupakan satu penipuan. Bukan dari kalangan umatku orang yang suka menipu. Maka sahabat tadi bila dia dengar nasihat Nabi SAW, dia rasa insaf. Maka dia berjanji dengan diri ni, dia janji dengan Nabi SAW,
Dia tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut, dia tidak akan lagi menipu. Sehingga kan benda ini tersebar di kalangan para sahabat bahawa pentingnya amalan muamalat yang secara barakah, muamalat yang secara betul, muamalat yang secara telus. Sehingga ada seorang sahabat ini, dia berjual beli unta. Dia berjual beli unta. Maka ketika mana dia nak jual beli unta ini, datang seorang pembeli, dia beli unta. Okay. Dia terlupa nak tanya pembeli tadi, engkau nak beli unta ini untuk dagingnya ataupun untuk belakangnya? Maksudnya kalau untuk dagingnya dia nak sembelih, dia nak makan ataupun dia nak jual. Kalau untuk belakangnya, mungkin dia nak gunakan unta tadi sebagai barang tunggangan, logistik dia lah, untuk dia bertunggang, nak musafir dan sebagainya. Maka lelaki tadi, dia kejar balik pembeli tadi. Dia kejar, dapat jumpa. Dia kata, wahai tuan, minta maaf, engkau beli unta ini untuk daging ke untuk tunggangan ataupun untuk belakangnya tadi? Maka dia kata, aku beli unta ini adalah untuk belakangnya, untuk dijadikan tunggangan. Maka dia kata, wahai tuan, aku minta maaf, kalau untuk belakangnya, aku nak bagi tahu bahawa di kaki unta, di tapaknya tadi ada lubang. Maksudnya unta tadi ada kecacatan lah, di tapak kakinya ada lubang. Maksudnya unta ini tidak boleh jalan jauh. Tidak boleh jalan jauh. Jadi maksudnya dia nak menyampaikan berita tadi supaya orang yang beli ini tidak rasa tertipu. Maka orang tadi dia beli dengan 300 dirham, maka dikurangkan jadi 100. Maka orang tadi kata, moga-moga Allah memberkati rezeki kau. Maka dia kata, inilah yang telah kami berjanji dengan Nabi SAW. Tidak ada tipu dalam soal jual beli, dalam soal urusan kehidupan, supaya apa? Datangnya keberkatan. Allahu Akbar. Ini mungkin sebagai mukadimah cerita untuk sama-sama kita muhasabah bagaimana keberkatan itu datang bila mana kita beriman kepada Allah, bila mana kita bertakwa kepada Allah, bila mana kita taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz untuk mukadimah sebentar tadi. Siap ada kisah tauladan untuk kita bersama. Maknanya cerita tentang keberkatan ni bukan sekadar untuk mereka yang berniaga, tapi sesiapa sahaja yang beroleh rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila ada iman dan takwa tu, moga-moga jadi panduan untuk kita Ustaz, dan semua kena rasa takut bila Ustaz sebutkan tadi keberkatan yang ditarik oleh Allah Ta'ala dalam apa yang kita peroleh tu. Kejap lagi mungkin kita nak cerita Ustaz, bila disebutkan rezeki tak berkat tu, adakah ia akan membawa kesan pada keluarga kita, pada akhlak kita ataupun sikap kita pada orang lain kan, bila rezeki itu ditarik keberkatannya. Untuk pusingan kedua topik Jumaat kita, boleh Ustaz ya, kita nak berehat kejap. Ustaz? InsyaAllah. Okay. Baik, dan kita akan berehat seketika. Dan untuk sahabat semua, kalau katakan anda ada sebarang perkongsian pendapat dan juga soalan yang anda ingin ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Mansur pagi ini, anda boleh terus saja ke media sosial kami di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM, termasuk juga di WhatsApp 0112904004. Tapi biarlah soalan tersebut berkaitan dengan topik kita hari ini tentang rezeki yang berkat ya. Berkatkah rezeki kita? Terus dengan Warna Pagi di IKIM, Inspirasi Islam. Anda untuk Warna Pagi dah 8.51 pagi di pagi Jumaat hari ini, dan kita masih lagi bersama menerusi topik Jumaat membawakan tajuk berkatkah rezeki kita bersama pagi ini dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Mansur. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita nampak tadi dekat ruangan komen tu ada sahabat kita yang menonton dari Indonesia, dari Lok Sumawi, Aceh pun ada, dan dari Malaysia pastinya, insya-Allah ramai juga. Boleh kongsikan anda sedang menonton dari mana. Baik, jom Ustaz, kita sambung pusingan kedua. Kadang-kadang tadi bila Ustaz sebutkan tadi, daripada gaji 5 dirham tolak jadi 4 dirham, jadi 3 dirham, nak cari ketenangan tu, agak-agak kita mampu tak? Yang 5,000 turunkan jadi 4,000 ke 3,000 sampai kita rasa tenang. Apa jadi katanya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, jom kita cerita macam mana kesan kalau keberkatan itu ditarik daripada rezeki yang kita peroleh, Ustaz. Allahu Akbar. Pian, Azwan dan sahabat-sahabat pendengar yang berahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam satu ayat surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang soal rezeki ini juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i
wal khawfi bima kanu yasna'un. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulu aman, lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari akan nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Jadi daripada ayat ini, surah An-Nahl ayat 112, kita lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang soal rezeki. Dan rezeki itu bila mana kita ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan aminatan. Allah akan memberikan kepada kita mutmainnatan, ketenangan, kebahagiaan, keamanan. Tetapi bila mana penduduk-penduduk itu telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang kufur akan nikmat ini, samalah bila kita Allah berikan nikmat kesihatan, kita kufur akan nikmat kesihatan. Maksudnya kita dah tak hirau tentang soal macam mana kita nak menjaga kesihatan, soal makanan kita tidak jaga, soal mungkin kalau kita badan kita, berat badan kita tidak jaga dan sebagainya. Jadi akhirnya dengan nikmat-nikmat sihat ini, kita kufur tentang nikmat sihat. Apa jadi? Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ujian. Begitu juga dengan soal rezeki kita, anak-anak, isteri, kekeluargaan kita. Kita lihat aminatan, mutmainnah. Hari ini mungkin kita rasa tenang, kita rasa nyaman. Tetapi sekiranya kita diuji. Antara perkara yang perlu kita muhasabah adalah soal rezeki kita. Adakah kita ini orang yang mensyukuri akan nikmat Allah, ataupun kita kafaras bi'an'umillah, menjadi orang yang kufur tentang nikmat Allah. Dan inilah yang Allah sebut, bila mana dulu Allah beri nikmat, kamu kufur tentang nikmat Allah, fa'adhaqahallahu libasal ju'i wal khawfi. Maka Allah datangkan kepada kita, Allah bagi kita rasa zauq, fa'adhaqaha. Maka timbul akan ketakutan dalam hati kita ini, lapar, takut tak makan, takut tak cukup. Kemudian khauf, semua Allah berikan ketakutan kepada kita. Bima kanu yasnaun, Allah sebut, dengan apa yang kami buat. Jadi sekiranya kita lihat dalam kehidupan kita ini berbagai ujian, berbagai cabaran, antara perkara yang perlu kita muhasabah iaitu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita ni orang yang taat dengan Allah? Macam mana solat? Dulu mungkin bila mana rezeki kita ini sekadar-kadarnya lah, tapi kita rasa tenang. Sebab apa? Bila rezeki itu sekadar sedikit, masa kita beribadat kepada Allah ni kita khusyuk. Kita angkat tangan, kita doa, Ya Allah, berkatilah rezekiku. Ya Allah, terima kasih Ya Allah. Ya Allah, aku syukur dengan rezeki itu. Tetapi bila Allah tambah rezeki itu, menyebabkan kita sibuk. Sibuk dengan dunia ni terlalu banyak, sehingga kan masa dengan Allah pun kita dah abaikan. Ya Allah. Maksudnya waktu solat, kita dah mula lambat-lambat. Waktu solat dah akhir-akhir waktu. Sebab apa? Allah dulu share, anak ada 1 kilang je share. Sekarang ni dah ada 3 cawangan share. Tak sempat. Ajak solat berjemaah. Tak sempat share, tak sempat. Allahu Akbar. Share lama tak nampak kat masjid. Allah, busy lah hari ni. Kan? Anak banyak meeting lah. Dulu tak ada macam ni. Dia kata, dulu bisnes 1 kilang je. Meeting kurang. Sekarang ni ada 10 cawangan share. Kan? Sana meeting, sini meeting. Allah, anak tak sempat nak berjemaah. Dalam keadaan macam tu, dia mengejar dunia. Kadang-kadang sampai solat berjemaah dia abaikan. Solat awal waktu dia abaikan. Tetapi kekayaan yang dikumpul tu Allah tambah. Di saat itulah kadang-kadang dia rasa macam, dulu aku sempat gini, tapi sekarang dah tak sempat. Kucak-kacir hidup dia. Makin banyak rezeki, rupanya makin kucak-kacir. Bukan banyaknya rezeki, patutnya makin tenang. Tidak. Makin banyak rezeki, makin kucak-kacir hidup dia. Tunggal langgam. Maka muhasabahlah sahabat-sahabat sekalian. Muhasabah apa? Muhasabah tentang solat kita. Muhasabah tentang amal ibadat kita. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita dalam surah Ibrahim ayat 37. Bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
ketika mana Nabi Allah Ibrahim telah menempatkan anak dan isterinya di lembah yang tandus Makkah. Apa kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Nabi Allah sebut tentang liyuqimus solah. Ya Allah, aku tinggalkan isteri anakku ini di lembah ini. Dan jadikanlah mereka ini oranglah liyuqimus solah, yang mendirikan solat. Bukan sekadar mendirikan solat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepadanya. Maksudnya apa? Dengan solat tadi, amal ibadat yang dia buat akan menjadikan akhlak dia baik. Akhlak dia baik. Bila akhlak dia baik, solat dia baik, maka akan ada keberkatan. Dengan keberkatan tadi, orang suka dekat dia. Orang sayang dekat dia. Orang-orang yang sayang, yang suka ni orang-orang yang soleh. Kemudian barulah Nabi Allah Ibrahim kata apa? Warzuqhum minas samaratin la'allahum yashkurun. Dan kurniakanlah kepada mereka ini, anak dan isteri tadi, rezeki minas samarat. Masya Allah. Ini la'allahum yashkurun. Moga-moga mereka jadi orang yang bersyukur. Maksudnya, rezeki ini, yang berkat ini, maka perkara yang kita muhasabah dulu adalah solat kita. Solat kita. Kerana solat inilah yang akan membuahkan hasil, iaitu akhlak yang baik. Tingkah laku yang baik. Saya pernah, ni pengalaman tadi kita dah cerita bagaimana para sahabat, para ulama ini, saya nak cerita pengalaman sendiri. Ada seorang hamba Allah ni pernah dia cerita dengan saya tentang soal anak. Dalam kehidupan dia ni, dia duit banyak, jutawan. Tetapi anak-anak ni dihantar. Anak pertama dihantar ke tahfiz. Anak kedua pun dihantar ke tahfiz. Anak ketiga pun dihantar ke tahfiz. Bukan salah tahfiz, tapi nak cerita ni kehidupan lah. Kehidupan orang yang Allah uji. Kan? Niat dia bagus. Dia nak anak dia tahfiz. Dia kata, cukuplah duit saya ni Ustaz, anak-anak saya ni boleh warisi insya-Allah, makan tak habis. Nak ceritanya dia kaya. Jadi dia nak ubah anak dia ni jadi seorang yang hafiz Quran, nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang soleh, jadi ustaz dan sebagainya lah. Kecenderungan kepada akhirat. Tapi dia kata, Ustaz, semua anak saya hantar ni semua tak menjadi. Semua tak menjadi. Hantar tahfiz yang pertama tak menjadi. Kan, macam-macam ragam. Hantar yang kedua pun tak berapa nak menjadi. Macam-macam ragam ketiga. Jadi saya pun kata dengan dia. Saya kata, bang, antara perkara yang perlu kita muhasabah ini, kadang-kadang Allah uji kepada anak-anak kita. Ini saya bagi tahu dia lah. Saya kata antara perkara yang kita nak muhasabah, bila mana Allah uji macam ni, kita niat yang baik adalah bagaimana punca kita dapat rezeki, kekayaan yang ada. Adakah berkat, rasuah ke, makan riba ke, kita khianat daripada harta orang ke. Maka inilah perkara-perkara yang perlu kita muhasabah. Saya kata saya minta maaf. Bukan kita kata benda itu berlaku pada dia, tetapi saya kata cubalah abang balik, abang muhasabah sendiri, minta petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia bagi tahu dengan saya kan, dia kata betul Ustaz, kan, cabaran dalam mencari harta dunia ni kadang-kadang tak boleh lari. Dia kata tak boleh lari. Kadang-kadang ada yang kita tertindas orang, kan, kita ambil hak orang, rasuah dan sebagainya. Maka saya kata perkara inilah kena muhasabah. Kemudian mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya dengan rezeki yang barakat, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh yang kita berikan. Sebab berkat inilah suatu perkara yang kadang-kadang kita tak nampak, yang saya sebut tadi. Anak soleh ni, anak yang dengar kata, anak yang baik ini, bukan kadang-kadang dibuat-buat, tetapi dia pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita didiklah macam mana pun, kadang-kadang kita rasa, aduh, kenapalah anak orang lain ni aku cakap sekali dengar kata, anak aku ni 10 kali cakap pun melawan-lawan, tak dengar kata. Kita rasa ujian itu. Maka di antara perkara yang perlu kita muhasabah adalah dekatnya kita dengan Allah macam mana. Sebab itu orang-orang yang beriman itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali kata apa? Orang yang beriman itu dia kena didik dengan keikhlasan. Bukan sekadar dia beriman, tapi keikhlasan pada hati dia, pada budi dia. Apa dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping dia membersih dan menyucikan harta-harta dia. Allahu Akbar. Jadi lepas dia buat macam tu semua, Alhamdulillah
Allah berikan ketenangan, Allah berikan kita lapangan, maka mula perubahan tadi. Ingat, sedang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Harta kita ini tidak akan bertambah dengan pengkhianatan yang kita buat. Begitu juga harta kita tidak akan berkurang dengan sedekah dan amal kebaikan yang kita buat. Saya ulang. Harta tidak akan bertambah dengan pengkhianatan yang kita buat. Begitu juga harta ini tidak akan berkurang dengan sedekah dan amal kebaikan yang kita buat. Masya Allah. Jadi ini bila yang sebut tadi, itu di antara kita kata kesan daripada keberkatan-keberkatan yang kita abaikan. Bila mana kita abaikan tentang keberkatan. Dan keberkatan ini ada pada manusia. Ini sebut. Ada keberkatan ini Allah beri bukan pada harta, tetapi pada manusia, orang-orang tertentu. Bila mana kita duduk dengan orang-orang soleh, maka keberkatan pada orang soleh itu turunnya rahmat kepada kita. Seperti mana yang disebut oleh Sufyan bin Uyainah. Inda zikri sahin tunazil rahmah. Maka dengan kita menyebut orang-orang soleh ini akan turunnya rahmat. Sebab itu ada orang kadang-kadang dia ambil anak dia, dia bawa pergi jumpa orang soleh. Kenapa? Nakkan keberkatan daripada orang-orang soleh. Ada lagi keberkatan apa? Rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita lupa akan ibu dan ayah kita. Ni kita duduk yang waktu PKP walaupun tak balik kampung, tetapi kita kena ambil tahu tentang ibu dan ayah kita. Kita kena ambil tahu juga tentang aqarib kita, iaitu adik-beradik kita. Macam mana kehidupan mereka ini, susah ke, senang ke, kena bantu. Kerana apa? Di situ ada keberkatan pada rezeki kita. Jangan kita abaikan, nanti kita bimbang. Bila mana kita abaikan tanggungjawab itu, Allah akan tarik. Jadi keberkatan itu ada pada manusia, ada pada guru-guru kita, ada kepada ibu ayah kita, ada kepada isteri dan anak-anak kita. Keberkatan itu juga ada kepada suaminya. Keberkatan itu juga ada kepada orang-orang di sekeliling kita. Ada keberkatan itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada tempat. Contoh yang Allah sebut, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Masjidil haram, masjidil aqsa itu yang Allah berkati tempatnya. Hari ini contoh, ada orang dapat pergi sembahyang Jumaat, ada orang tak dapat pergi sembahyang Jumaat. Macam saya hari ini dapat diundang sebab di Selangor masih 40 orang. Kita dapat undangan. Ustaz dijemput sembahyang Jumaat untuk 40 orang. Bila kita dapat pergi masjid itu, kita berada di tempat yang barakah. Di saat orang lain mengimpikan untuk berada di tempat itu, tetapi Allah telah pilih kita, apa kita buat? Bersyukurlah banyak-banyak dan sentiasa berdoakan kepada orang-orang lain. Dan berdoa kepada kawan-kawan kita, berdoa rahmat Allah turun kepada semua orang. Bila mana kita berada di tempat. Ada kadang-kadang berkat itu pada masa. Masa-masa yang tertentu. Contoh masa waktu sahur. Contoh masa waktu selepas subuh. Dan lepas kita sembahyang subuh. Itu waktu-waktu yang barakah. Yang disuruh oleh Nabi agar kita banyakkan berzikir sehingga terbit matahari itu, maka dapat pahala umrah dan pahala haji. Kemudian ada keberkatan itu pada keadaan-keadaan tertentu. Keadaan macam mana? Kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam majlis zikir, kita duduk dalam majlis yang baik-baik, kita duduk dalam majlis yang menghubung silaturahim, maka akan turun barakah. Jadi sekiranya kita mengabaikan perkara-perkara ini, kita bimbang, Allah tarik keberkatan tadi. Yang paling kita risau bukan soal rezekinya tak cukup tadi, tapi hati kita. Hati gundah gulana, tuan-tuan. Hati gundah gulana. Kadang-kadang Allah uji kawan. Dah dapat isteri cantik pun, tapi hati berkecamuk bila tengok perempuan sana sini, nafsu ni. Kerana apa? Kerana dia tidak mencari keberkatan dalam rumah tangga dia tadi dengan solat, dengan isterinya, menutup pintu-pintu maksiat. Maka akhirnya rumah tangga dia pun berkecamuk. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita lihat. Kesan bila mana hilangnya keberkatan daripada hidup kita. Masya Allah. Maknanya macam-macam
tempat, masa yang kita boleh cari keberkatan, dan rezeki pun datang dalam macam-macam bentuk juga Ustaz. Kan tadi bila Ustaz sebut tentang makan tak habis tadi tu, kita teringat ada satu persoalan mungkin ramai juga tertanya, adakah yang banyak tu berkat Ustaz? Dan mungkin kejap lagi juga untuk pusingan ketiga ni kita nak cerita tentang satu persoalan, adakah yang banyak rezeki Allah kurniakan pada kita itu satu rezeki ataupun istidraj? Allah nak tengok sampai mana, tahap mana kita lalai dan leka dengan macam-macam nikmat yang ada tu, tanpa kita sedari kita makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kejap lagi kita sambung Ustaz ya, insya-Allah. Baik Ustaz. Baik, dan sahabat-sahabat kita juga kalau ada sebarang soalan juga boleh ajukan soalan dan pendapat anda. Dan juga kalau nak kongsikan lagi dari mana anda sedang mendengar pagi ni pun boleh. Kita ada tadi dari Jepun, dari Hong Kong, dari Seoul pun ada. Masya Allah, Ustaz Hafiz punya peminat ni jauh betul datang mendengar pagi ni kan. Topik Jumaat kita, jadi ke mana-mana terus setia insya-Allah. Dan untuk anda semua sekali lagi, kalau katakan ada sebarang soalan dan juga perkongsian, anda juga boleh ajukan terus saja di YouTube IKIM dan juga di Facebook IKIM, termasuk juga WhatsApp kami 01129004 dan jangan lupa untuk sharekan juga video Facebook live untuk topik Jumaat pagi ini, okey? Kejap lagi kita cerita tentang istidraj pula dalam topik Jumaat. Berkatkah rezeki kita di Warna Pagi? IKIM, Inspirasi Inforia Islami. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Lembah Kelab 91.5 FM.
Terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi, yang mana bukan saja anda dengar di radio, tapi anda juga bertentu kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM, dan kita sedang bawakan topik Jumaat pagi ini membawakan tajuk Berkatkah Rezeki Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Mansur. Dan Ustaz kan tadi sambil kita beristighfar, berzikir tadi kan, mungkin ramai sahabat kita yang terbayang-bayang macam manalah setakat ni kerja aku, macam manalah rezeki, gaji, macam-macam lah nikmat yang Allah kurniakan tu. Macam mana kita nak tahu Ustaz kalau itu adalah satu istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik rezeki yang dikurniakan? Ustaz. Ya, tafadhal Ustaz. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sedang pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Satu hadis riwayat daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi nasihatkan kita, Nabi berikan panduan kepada kita. Nabi kata, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang hamba beberapa nikmat dunia yang dia sukai, padahal dia suka bermaksiat, maka itu hanyalah istidraj baginya. Dalam ayat surah Al-An'am ayat 44, Allah Subhanahu wa taala sebut, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta farihu bima utu. Allah sebut apa? Apabila mereka ini telah lupa akan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dah lupa dah kepada Allah. Mereka dah tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah bagi macam-macam. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Maka ketika itu Allah berikan kepada mereka macam-macam abwaba kulli syai. Macam-macam Allah bagi pintu-pintu pintu-pintu rezeki yang Allah berikan kepada dia yang berupa dunia. Kereta yang mewah, rumah yang besar, perniagaan, perusahaan yang melimpah ruah, kan boleh ke sana dan ke sini dengan kemewahan-kemewahan Allah bagi. Tapi Allah beritahu, bila kamu lihat orang yang dapat kenikmatan-kenikmatan dunia seperti itu, kata Nabi, di saat yang sama mereka itu telah nafu ma dzukiru, dia telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah mengabaikan tanggungjawab apa yang telah Allah perintahkan kepada dia. Kemudian dia rasa gembira, seronok tadi. Hati-hati, nanti Allah akhadnahum baghtah. Allah akan cabut, Allah akan tarik nanti, sentap. Fa idza hum mublisun, dan ketika itu mereka akan berputus asa, mereka akan termenung. Tak tahu dah. Inilah yang dikatakan istidraj, seperti mana yang tanya tadi, bagaimana kehidupan. Jadi kehidupan kita orang yang beriman ini bukan kita lihat kepada fizikal semata-mata. Kita tengok orang tu kaya, kita nak kaya. Kita tengok orang kereta besar, kita nak kereta besar. Kita tengok orang ni bisnes senang je. Kau klik-klik, duit masuk, duit masuk. Aku pun nak buat jugalah. Ni zaman kita hari ni macam tu kan. Dari sudut online-nya, cara dapat duit dengan mudah, nak cepat kaya dan sebagainya. Nak bisnes pun dia kata tak nak susah. Duduk dekat rumah je. Kan di hujung jari, klik-klik, duit masuk, macam-macam. Tak kisahlah. Yang penting saya nak ingatkan diri saya dan sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Apa pun yang kita buat, jangan sampai kita lupa akan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, dan jangan sampai kita membelakangkan syariat. Kerana apa? Kekayaan, kehidupan yang kita bina dengan membelakangkan syariat tadi, orang nampak hebat. Orang nampak, wow, dia ni. Wow, branded. Wow, hidup dia. Macam tu. Tapi, farihu bima utu. Mereka ni gembira dengan apa yang beri. Tapi bila mereka telah lupakan Allah, kita sebagai orang yang beriman, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat dengan mata kasar kita. Sebab kita bimbang, itulah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak contohi apa dia? Yang kita nak contohi orang yang kaya, masjid pun dia tak tinggal. Orang yang kaya tetapi bangun malam dia tak tinggal. Orang yang kaya dunianya, yang hidup penuh serba kelengkapan dalam kehidupan dunia, tetapi sedekah dia tak tinggal, tolong orang dia tidak tinggal, solat awal waktu. Ini yang kita nak tiru. Tetapi kalau kita lihat dalam fizikal orang-orang yang hebat-hebat dalam dunia ni tadi, yang dia sukai, tapi bila mana dia bermaksiat, janganlah kita impikan untuk kita follow orang macam tu.
Sebab kita bimbang, kita telah follow orang yang Allah timpakan istidraj. Bila Allah timpakan istidraj kepada mereka, na'udzubillah, kalau kita bersama tadi, kita juga akan mendapat bahagian daripada kecelakaan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan kepada mereka. Ini istidraj. Ada harta yang banyak, bila mana mereka lupakan Allah, Allah tarik balik. Allah tarik balik keberkatan tadi macam mana? Macam saya sebut tadi di awal tadi, macam Imam Syafi'i sebut dengan lelaki tadi, tak cukup-cukup harta. Sebab apa? Sebab yang halal telah bercampur dengan yang haram. Harta banyak, tetapi sakit bertimpa-timpa. Orang kita sebut kadang-kadang sakit orang kaya. Kadang-kadang sakit orang kaya hari ni tak timpa orang kaya je, semua orang dah timpa dah kan. Jantung, buah pinggang. Jadi inilah cara Allah tarik harta tadi. Keberkatan daripada harta. Ada orang ada ilmu. Ini juga guru-guru saya pesan. Dia kata kepada saya dan rakan-rakan yang asatizah ke, ni tok guru pesan. Ilmu pun Allah boleh tarik keberkatan ilmu. Macam mana Allah tarik keberkatan pada ilmu tadi? Ilmu tadi tak beri manfaat. Tak beri manfaat kepada manusia untuk dekat kepada Allah. Tidak memberi manfaat untuk menyatukan manusia kenal Allah. Tidak memberi manfaat kepada manusia untuk beramal dengan amal yang baik. Apa jadi? Sebab apa? Sebab ilmu yang dicari tadi bukan dengan niat yang ikhlas. Sebab itu saya sebut Imam Al-Ghazali pesan. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita, orang mukmin itu kena mendidik hatinya kepada satu tahap yang mukhlisin. Menjadi orang yang ikhlas. Kerana bila kita ada ilmu pun tapi tidak ada keikhlasan, dalam keikhlasan yang tidak ada, itulah Allah akan uji ilmu kita. Allah akan tarik keberkatan pada ilmu. Jadi ilmu yang kita sampaikan kepada masyarakat bukan menyatukan masyarakat, bukan memperelokkan masyarakat kepada Allah, tetapi menjadikan masyarakat porak-poranda, menjadikan masyarakat itu kacau bilau, menjadikan masyarakat itu huru-hara masyarakat. Bukan mendekatkan masyarakat kepada Allah. Jadi ini perkara juga yang perlu kita muhasabah. Adakah selama ni aku belajar dengan para masyayikh, aku belajar dengan tok-tok guru ni, kenapa tok-tok guru dulu bila menyampaikan ilmu, dia boleh menyatukan masyarakat. Tok-tok guru bila dia menyampaikan ilmu, dia boleh orang kata menitiskan air mata keinsafan. Bukan air mata keinsafan yang dikatakan lakongan, tidak. Tetapi memang betul-betul menjadikan seorang itu mukmin yang muttaqi. Tetapi kenapa hari ini aku sampaikan ilmu, orang pecah belah. Aku sampaikan ilmu menjadikan manusia ini makin sesat, makin bergaduh. Mungkin kita kena muhasabah diri kita, sebab ada ilmu kadang-kadang kita sampaikan. Ini muhasabah untuk diri saya lah. Mungkin kadang-kadang kita nak muhasabah keberkatan ilmu tadi. Mungkin kadang-kadang ada yang kita sampaikan tadi bukan niat yang ikhlas, tetapi semata-mata nak tunjuk hero, nak tunjuk akulah yang hebat. Akhirnya Allah uji kita menyampaikan benda yang tak sepatutnya kita sampaikan. Akhirnya bila benda yang kita sampaikan, benda yang tak sepatutnya kita sampaikan, dia jadi rosak masyarakat. Sebab itu tidak semua ilmu yang ada pada kita kena sampaikan. Kita kena sampaikan ilmu yang mengikut keperluan masyarakat. Kalau masyarakat hari ini, bab solat pun tak lepas fardu ainnya. Bab puasa pun ramai lagi yang tunggal langgang. Bab ibadat, toharah pun ramai lagi tunggal. Kita pergi ajar benda yang tak sepatutnya kepada masyarakat. Perandalah. Sebab apa? Mungkin soalnya saya, mungkin sebagai seorang ustaz, seorang guru ini, kita mengajar tadi niat yang tidak ikhlas. Niat yang tidak ikhlas. Niat yang tidak ikhlas ni macam-macam. Niat kerana duniawi, habuan duniawi, niat kerana mungkin nak nampak hebat, mungkin nak nampak kita ni konon-konon berilmu, lebih tahu. Jadi akhirnya keberkatan itu Allah tarik. Macam mana Allah tarik keberkatan pada ilmu? Allah tarik keberkatan pada ilmu kita. Apa yang kita sampaikan tadi tak ada manfaat untuk masyarakat. Sebaliknya masyarakat bergaduh. Masyarakat berpecah belah. Masyarakat menyalahkan. Akhirnya apa dia? Akhirnya musibah itu tertimpa kepada ilmuwan tadi juga. Akhirnya masyarakat pun tidak menghormati kepada para alim ulama. Masyarakat juga terfitnah. Sebab apa? Bukan soal tok guru. Tetapi kita ni, generasi ilmuwan, mungkin ini juga mungkin perkara yang perlu saya muhasabah untuk diri saya lah.
kita muhasabah kadang-kadang orang cerita asyik kena kepada orang. Ini kepada diri kita jadi para asatizah, jadi yang sama-sama rakan-rakan asatizah. Benda inilah yang perlu kita muhasabah. Sebenarnya apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat? Kenapa keberkatan itu? Sedangkan ilmu ini saya teringat ketika mana Sayyidina Abu Hurairah dia mengajarkan ilmu. Kan ketika itu ada di kalangan penuntut ilmu yang duduk dalam majlis Sayyidina Abu Hurairah ini, mereka ini tak sefahaman. Orang kata tidak bersilaturahim. Sayyidina Abu Hurairah halau mereka ini keluar. Halau mereka ini keluar. Kenapa? Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ilmu majlis aku ni majlis yang berkat, patutnya dia akan menyatukan. Dia akan menyatukan masyarakat. Ilmu itu ilmu yang berkat. Dia akan berikan kefahaman kepada orang yang mendengar. Dia akan menjadikan orang itu orang yang bertakwa, orang yang tawaduk. Tapi bila ada yang berpecah ini, maka dia akan menghalang barakah itu turun. Hari ini, balik daripada majlis ilmu, bukan menyatukan, tapi makin banyak perpecahan berlaku. Maka orang-orang yang beriman itu, dia kena mendidik hati dia dengan sifat keikhlasan untuk datangkan keberkatan inilah. Ini muhasabah untuk diri saya lah yang terakhir ini. Jadi sekian dan pendengar yang terrahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah keberkatan dalam hidup kita ini sungguh-sungguh. Dengan saya sebut tadi antaranya carilah keberkatan itu dengan solat. Dengan amal-amal kita, dengan solat kita. Bila mana hidup kita ada yang kita rasa tak tentu hala, keluh kesah walaupun dalam gaji kita, pekerjaan kita. Aku kerja tapi kenapa aku tak tenang tempat kerja ni dan sebagainya. Kita solat. Perelokkan solat kita, perbetulkan solat kita, mengadulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila solat kita betul, bila solat kita baik, bila solat kita mantapkan hubungan kita dengan Allah, insya-Allah hubungan kita dengan dunia, saya kata hubungan kita dengan dunia, dengan manusia, dengan segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala permudahkan. Allah Subhanahu wa taala akan lancarkan. Allah Subhanahu wa taala akan luas dan lapangkan, insya-Allah. InsyaAllah. Itulah di sebalik keberkatan yang kita perolehi. Sebab kadang-kadang digambarkan juga Ustaz, maafnya, mungkin ada orang digambarkan keretanya banyak keretanya, tapi kereta yang paling banyak diguna adalah ambulans. Sebab selalu tak sihat. Mungkin ada orang ilmunya banyak, dia tahu, dia kuasai banyak ilmu, tapi malangnya ilmu solatnya tak lepas. Sebab sedangkan solat itu yang nak dibawa depan Allah Ta'ala nanti saja. Hari ni kita rasa macam kena tampar sebenarnya bila bercerita tentang keberkatan dalam rezeki. Dan ada juga soalan-soalan yang mungkin sempat kita raikan Ustaz pagi ni daripada sahabat kita. Ya, pasti macam bila Ustaz berkongsi tentang keberkatan ataupun persoalan berkatkan rezeki kita ni, ramai sebenarnya yang bertanya Ustaz, kalau di tempat kerja tu Ustaz, kalau mengantuk tu, tidur sekejap tu tak apa ke Ustaz, berkat ke rezeki? Ataupun kalau macam ada pada waktu kerja tu mungkin dah masuk waktu solat dan beliau pun solat secara berjemaah, adakah peruntukan waktu tersebut mungkin sedikit sebanyak macam mengganggu waktu kerja beliau, adakah itu sebenarnya dikira berkat tak rezeki kita ni Ustaz? Mungkin tapi ada yang kata dia cover, lepas tu dia cover, dia balik lewat sikit lah, macam tu contohnya. Boleh ke cover macam tu? Macam mana tu Ustaz? Okey, dalam pekerjaan kita ni pun perkara-perkara yang majikan tadi sebab yang Luan dah kata contoh tentang solat, ni sahabat-sahabat kita yang nak taat perintah Allah, tapi dia tanya ambil waktu-waktu kerja macam mana. Okay, ini saya nak berikan kepada majikan. Kadang-kadang majikan ini dia hanya fikir untung je. Sampai staf nak solat pun dia sekat, staf nak beribadat pun dia sekat. Jadi saya nak bagi tahu kepada para majikan, dan antara keberkatan yang akan menyebabkan perusahaan kita, perniagaan kita itu makin maju bila mana kita dekatkan diri kepada Allah. Cara kita nak dekatkan diri kepada Allah, adanya pekerja-pekerja yang soleh, ada pekerja-pekerja yang bertakwa kepada Allah. Maka berikanlah ruang masa untuk mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, pekerja itu sendiri kadang-kadang betul majikan dah bagi masa untuk kita solat. Majikan dah bagi masa, okey, pukul 1 sampai pukul 2 masa rehat. Takkan 1 sampai 2 itu kita makan. Lama nak makan. Jadi 1 sampai 2 makan mungkin 20 minit, masuk sembang-sembang semua tu 30 minit. Solat 15 minit, kan, pergi tandas buang air 15 minit.
Maksudnya ada. Tapi kadang-kadang kita nak solat pukul 2 lebih juga. Kita nak solat pukul 3 juga. Waktu dah masuk kerja balik, waktu itulah kita nak pergi solat lah. Jadi itu juga perkara yang perlu kita muhasabah. Di sebalik ketaatan yang kita buat, jangan kita menganiaya orang lain. Sedangkan orang majikan tadi telah memperuntukkan masa. Begitu juga tentang soalan tadi, tidur dan sebagainya. Okey, dalam soal kita tertidur, dalam kita bekerja, ini semua perkara-perkara yang berkaitan dengan kita manusia. Manusia ni dia tidak terlepas daripada sifat-sifat tadilah. Penat, kadang-kadang buat kerja, tension dan sebagainya. Kadang-kadang rasa ngantuk. Jadi kena ada give and take. Maksudnya bila kita rasa kita dah terambil masa, kita ganti balik. Janganlah kita berkira pula. Lepas tu kita lebih masa kita nak minta bayar pula. Sedangkan waktu yang kita tidur, kita tak minta tolak gaji. Kita tidur setengah jam, kita tak minta tolak gaji. Tapi bila kita minta majikan, nak lebih setengah jam, bayar. Itu tak adil lah tu. Jadi maksudnya itulah, dalam Islam ini pun dia ada sifat toleransi. Dalam Islam ini pun dia ada give and take. Dia ada kita saling redha meredai. Jadi ini semua perkara yang boleh datangkan keberkatan bila mana adanya sifat rahmah. Sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat toleransi di antara majikan dengan pekerja, antara pekerja dengan majikan. InsyaAllah semua ini akan bawa kepada keberkatan. InsyaAllah. Ya, terima kasih Ustaz untuk jawapan sebentar tadi, dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung. Ada lagi ke soalan yang kita nak kongsikan? Tapi rasanya kita boleh rangkumkan apa yang Ustaz sampaikan tadi pun sebenarnya dah banyak menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh sahabat kita berkaitan dengan keberkatan rezeki. Dan mungkin sikit nasihat di ujung ni Ustaz, nasihat pada kami semua untuk topik Jumaat kita pagi ni sebagai kesimpulan gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi sahabat-sahabat dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberkatan ni selalu kita sebut benda yang tak nampak. Dan barakah ini datangnya daripada Allah Subhanahu. Pemberian yang eksklusif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit dia boleh jadi cukup. Sedikit boleh jadi cukup. Boleh beri manfaat kepada ramai orang. Jadi bila kita sebut keberkatan ini satu pemberian yang eksklusif datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nakkan benda ni. Kita nakkan ni. Kita bukan nak kaya sampai kita gundah gulana, tapi kita nak biarlah sedikit tapi boleh tenang, boleh tidur lena, boleh seronok. Maka bila kita nakkan benda ini, jadikanlah diri kita ni orang yang amanu wattaqaw. Jadi orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dan bila kita nak beriman dan kita nak bertakwa ini, ingat, kalau dalam keluarga, bukan kita seorang. Kita bina keluarga, ada isteri dan anak-anak. Maka sama-sama kita didik isteri dan anak-anak kita. Suami kita kena sama-sama beriman dan bertakwa. Barulah rumah tangga itu akan jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Begitu juga dekat tempat kerja. Dalam pekerjaan kita, kita bergaul dengan kawan-kawan kita. Kita nak ada keberkatan, pemberian daripada Allah. Supaya kita pergi kerja tu kita seronok. Macam mana? Bila mana kita hidupkan suasana iman dan takwa di tempat kerja kita. Mesti ada tentang iman, ada takwa, ada ketaatan, dan jauhilah maksiat. InsyaAllah bila kita ada perkara-perkara ini, InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ketenangan dalam hati kita dengan sifat takwa tadi. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Mansur untuk topik Jumaat kita pagi ni, berkatkah rezeki kita. Kita doakan juga Ustaz, insyaAllah semoga Allah sentiasa memelihara Ustaz, para asatizah kita juga untuk sentiasa berkongsikan ilmu. Dan untuk hari ini, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi nanti Ustaz datang konti ya. Ya Allah. InsyaAllah. Baik, jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia sahabat-sahabat sekalian yang mendengar dan menonton topik Jumaat kita. Kita dah dengarkan perkongsian Al-Fadhil Ustaz Hafiz Mansur sebentar tadi. Dan dengan segala perkongsian yang telah pun Ustaz bawakan sebentar tadi dapat memberi manfaat dan juga ilmu baru untuk kita. Moga-moga kita dapat mencari keberkatan dalam hidup kita. Okey. Dan jangan lupa ulangannya anda boleh dengarkan pada hari Ahad nanti bermula jam 7 pagi di topik Jumaat, ataupun anda boleh tonton kembali video kami ini di Facebook dan juga di YouTube channel IKIM ya. Dengar lagi dan muhasabah bersama untuk rezeki yang kita peroleh dan cari selama ini. Dengarkan dulu Hijaz Rabbi Salimna di mana pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami.